Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berwibawa. Pintar hijau bersih, saudara-saudara sekalian, waalaikum. Sepian haran mani hau ma khaifa lakum ana bil ar. Syukran mararan haran induran memandai jalan tak hau. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini kita akan lestarikan diri dengan satu perkongsian melalui seri section. Apa yang rakyat tidak sedar tentang pencaturan politik Malaysia? Baik, penganalisis politik anda iaitu Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah, How to Kickstart Your Career as a Politician. I love politics. Baik, saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan, saya juga adalah penganalisis politik yang sentiasa lestari dalam media masa ataupun disebut media baru, new media, melalui Facebook dan juga video YouTube dan sebagainya. Baik, hari ini kita akan melihat apakah dia antara perkongsian yang amat penting untuk rakyat Malaysia. Idealisme dicatur melalui kesuburan demokrasi Malaysia, iaitu demokrasi berparlimen, demokrasi terpimpin. Saudara dan saudari sekalian, di sini kita harus merubah kepada mentality first class mentality, bukannya third class mentality, ya. Untuk memastikan negara kita maju, negara Malaysia, kita mesti memiliki minda kelas pertama, iaitu menjunjung tinggi perlembagaan persekutuan dan memberi hak kebebasan kepada rakyat, ya. Freedom to voice out, freedom to choose your own religion, freedom to choose your own school of thought, freedom to communicate and also argue in a proper manner. We should follow all the rule and regulation. I'm referring to the Federal Constitution. Baik, saudara, apa itu politik? What is politik about? So, politik we start with power, order, justice. Power adalah kuasa, order arahan, keadilan, justice. Baik, saudara, tidak kiralah apa parti politik di Malaysia, baik Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, mereka amat ketagih dan juga memerlukan kuasa, mandat untuk memimpin negara ini. Melalui mandat, anda boleh melakukan apa saja. You can make a change with your power. You need a power to make a change. Baik, saudara dan saudari, saya tetap mahukan saudara memahami mana-mana kerajaan, federal, state, local government, kerajaan yang mendapat mandat di Putrajaya, mereka memerlukan kuasa. Baik, dengan kuasa mereka boleh melakukan apa sahaja kepimpinan merujuk kepada Federal Constitution dan juga separation of power, executive, judiciary dan juga legislative. Baik, saudara, arahan. Setelah mendapat kuasa, kerajaan akan mengeluarkan arahan, iaitu order. Apa saja mungkin perkeliling, akta, dasar, polisi untuk memperkasakan pentadbiran kerajaan yang sedia ada. Baik, dari sudut keadilan, akhirnya politik juga akan memberikan keadilan kepada semua masyarakat di negara ini, iaitu Malaysia, baik Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kedah, Melano, Portugis. Semua rakyat Malaysia akan mendapat keadilan. Maka dengan itu, apakah itu kuasa politik? We need power, we need order, we need justice. Kita beralih kepada pencaturan perebutan kuasa memimpin negara mulai PRU14. Saudara, kita melihat bagaimana tsunami telah menyebabkan Barisan Nasional tumbang selepas 62 tahun menjadi kerajaan. Akhirnya Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan. Namun demikian, Pakatan tidak sebijak mana kerana kekilafan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir telah menyebabkan Pakatan gigit jari. Jadi saudara dan saudari, kita beralih kepada BNPNPH. Baik, kita cuba memahami apakah yang dimaksudkan dengan legasi, mentor, fantasi, menti dan idola rakyat. Baik, saudara, dari sudut kepimpinan Barisan Nasional, mentornya iaitu legacy, mentor yang sustain atau signifikan terlalu lama, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib Razak. Seterusnya fantasi menti, iaitu Datuk Seri Zaid Amidi mengidamkan ataupun mengharapkan sekiranya beliau memiliki rezeki untuk menjadi Perdana Menteri. Mungkin ke-9, kita tidak pasti. Dan adakah kita mahu melihat kembalinya Datuk Seri Najib Razak selaku Perdana Menteri ke-9 kembali semula
beraksi dalam lanskap kepimpinan politik Malaysia. Dan kita juga akhirnya melihat idola di bawah kepimpinan BN. Harapan tinggi menggunung, Datuk Seri Najib, mungkin juga Datuk Zahid, tetapi rakyat akar umbi lebih meminati, lebih menyantuni, lebih mahukan, iaitu Tok Mat Muhammad Hassan yang amat berhormat atau yang berhormat YB Muhammad Hassan kembali untuk mewarnai kepimpinan legasi, iaitu dari segi kepimpinan transformational dalam kalangan pemimpin Barisan Nasional. Baik, kita beralih kepada Perikatan Nasional PN. Legasi mentor Tan Sri Muhyiddin Yassin dan fantasi menti sekiranya ada ruang dan peluang. YB Azmin Ali kemungkinan beliau mempunyai cita-cita. Siapa tahu apa yang berada di minda dan hati beliau. Namun masalah di sini, Perikatan Nasional tidak ada idola rakyat. Ini masalah besar tuan-tuan ya. Kalau BN kita nampak jelas, tetapi Perikatan tidak ada idola. Baik, kita beralih kepada Pakatan Harapan. Legasi mentor Tun Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad tidak mahu melepaskan jawatan selepas 24 tahun menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kali ketiga tuan-tuan ya, kali pertama, kali kedua, dan kemungkinan dengan niat sekarang ini mahu menjadi Perdana Menteri yang kali ketiga, iaitu yang ke-9. Dan apa cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim berjuang di penjara, keluar masuk penjara hampir 15 tahun. Namun beliau juga menyatakan beliau adalah Perdana Menteri dalam penantian, tetapi itulah dia. Adakah ini harapan ataupun ini satu janji yang tidak ditepati, maupun Anwar Ibrahim akan hilang begitu saja daripada lanskap politik Malaysia, iaitu fantasi menti ya. Maknanya menti Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam fantasi. Baik, idola untuk rakyat dari segi Perikatan Nasional masih lagi tidak ada. So kita tidak nampak siapakah yang berkaliber, berkarisma, transformational yang diterima rakyat. Baik tuan-tuan dan puan, inilah permasalahan besar ya, percaturan perubatan kuasa memimpin negara mulai PRU14. Kita melihat PN dan PH kurang jelas, tetapi BN telah memiliki idola rakyat. Baik, agenda pembinaan reputasi dan merancang pengukuhan kuasa politik. Baik tuan-tuan dan puan, untuk menjadi kerajaan yang berkaliber, mempunyai mandat ataupun mendapat mandat kepercayaan rakyat akar umbi dalam dan luar negara, daripada pelabur negara luar, pemimpin-pemimpin antarabangsa, mereka perlu membuat penjenamaan semula parti, image, reputasi dan identiti ya, in term of branding. Baik, kita melihat apakah harapan Barisan Nasional pemerolehan mandat Putrajaya oleh BN melalui PRU15. Bagaimana pemerolehan mandat Putrajaya oleh PN melalui PRU15, Perikatan Nasional ya. Kalau kita melihat BN, Datuk Seri Najib, Datuk Zahid dan juga semua kepimpinan BN atau UMNO, mereka mahukan BN kembali. Begitu juga Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin gusar, risau, resah, gelisah, walaupun sebenarnya beliau cuba mententeramkan jiwa dan juga kepimpinan, tetapi rakyat, pemikir, sarjana, pemerhati, penganalisis politik, kami dapat menghidu bagaimana gentar, risau, gusarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan seterusnya pemerolehan mandat Putrajaya oleh Pakatan Harapan ya, bukan PN, Pakatan Harapan. Baik saudara, PH cuba bersatu melalui meja rundingan, tetapi apa yang sedang berlaku adalah Tun Mahathir tidak mahu memberi ruang. Mahathir Mohamad tidak mahu memberi ruang kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri yang ke-9, dan beliau telah mencalonkan YB Syafiee Apdal warisan untuk mengambil alih kerana beliau kecewa kerana niatnya untuk menjadi Tun Mahathir, niatnya untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-9 tidak akan tercapai kerana Datuk Seri Anwar mendesak. Begitu juga pengikut-pengikut Pakatan Harapan mendesak beliau mengundurkan diri. Tetapi Tun membalas dengan agak tindakan yang tidak reasonable, iaitu hela bela diri dengan mencalonkan YB Syafiee Apdal.
Baik, ini peluang untuk YB Syafiee Apdal. Beliau tidak akan melepaskan peluang ini dan beliau telah mengakui. Kita lihat apa akan berlaku selepas ini, saudara. Kita perlu berpegang kepada realiti. Realiti politik Malaysia mulai 1 Mac 2020. Yang Tuan Agong Istana Raja-Raja Melayu memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Okey. Tuan-tuan dan puan, suka tidak suka, benar atau tidak, realitinya adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Saudara dan saudari, kita lihat bagaimana kedudukan ekonomi dan kepimpinan negara setelah kerajaan baru dibentuk. Walaupun dalam pandemik COVID-19, kita melihat kerajaan tidak stabil, undi majoriti 114. Tuan-tuan dan puan, kita tidak mahu bias politik. Saya bercakap tidak bias politik, tapi saya ingin menyatakan di sini, memang kerajaan baik, Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mereka juga tidak akan stabil. Saya ulang suara, sekiranya Pakatan Harapan menjadi kerajaan tetap tidak akan stabil kerana majoritinya adalah tidaklah majoriti muda, majoriti yang selesa. Mereka sekarang ini mendapat majoriti muda seperti Perikatan Nasional 114. Mungkin Pakatan Harapan mendapat 120 ataupun 118, tetapi tetap akan ada kacau ganggu di dalam persidangan parlimen untuk mempertahankan dasar usul perkeliling ataupun menguatkuasakan bil usul atau apa-apa akta. Baik, kerajaan tidak stabil, perancangan PH kembalikan mandat rakyat. Pakatan Harapan sedang sentiasa mengganggu-gugat Perikatan Nasional kerana mereka menyatakan mandat rakyat harus dikembalikan. Kerajaan pintu belakang katanya. Baik, saudara. Kerajaan yang tidak stabil, sekali lagi tuntutan BN kuasa memimpin yang lebih. Ya, ini juga UMNO melihat mereka telah menyelamatkan kerajaan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka UMNO mahukan mandat yang lebih. Ya, kita melihat kesan kerajaan tidak stabil terhadap sektor kerajaan JLC ataupun swasta, Federal State Local Government. Tuan-tuan dan puan, apabila kerajaan tidak stabil, penjawat awam bercelaru, sarjana profesor bercelaru, think tank bercelaru, internal external stakeholder bercelaru, rakyat akar umbi bercelaru, perniaga bercelaru, pelabur bercelaru, ya, pemimpin luar negara bercelaru melihat Malaysia. Jadi semua stakeholders, khususnya penjawat awam mahupun pekerja sektor bank dan sebagainya, swasta, pemikir, sarjana, semuanya tidak dapat memberikan fokus secara maksimum untuk memimpin sebagai ketua jabatan atau ketua pusat tanggungjawab kerana sering diubah, ditukar, ditamatkan kontrak dan mereka bimbang untuk bersuara kerana kerajaan ini bila-bila masa saja boleh rebah, boleh bertukar tangan antara Perikatan Nasional, antara Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Baik, tuan-tuan dan puan, pilihan yang ada pada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kekalkan kuasa sehingga PRU 15 sebelum parlimen dibubarkan. Apakah pilihan yang ada? Baik, Tan Sri terpaksa, tuan-tuan dan puan, terpaksa melayan semua tuntutan parti komponen Perikatan Nasional dan menukar Speaker Dewan Negara atau rakyat, Speaker Dewan Rakyat, serta memenangi hati para stakeholders maupun kerajaan. Tuan-tuan dan puan, Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang berhadapan dengan masalah besar kerana terpaksa melayan tuntutan daripada UMNO, daripada PAS dan juga parti-parti yang bersama, termasuk Bersatu, untuk memberikan laluan pengekalan kuasa dan mandat beliau sebagai Perdana Menteri ke-8. Maka dengan itu beliau tidak ada pilihan. Terpaksa melantik, memberikan jawatan, memberikan merit keutamaan dalam GLC, dalam syarikat-syarikat kerajaan atau swasta dan sebagainya. Lembaga pengarah, ketua pengarah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Itu antara perkara yang perlu dikorbankan. Seterusnya, jika menemui jalan buntu, memohon menghadap Yang Tuan Agong dan membubarkan parlimen untuk memberikan laluan kepada PRU 15 diadakan segera. Baik, tuan-tuan dan puan. Sekiranya Perikatan Nasional, antara parti komponen, mereka terus mendesak dan memberikan tekanan, ataupun Pakatan Harapan cuba menggugat kerajaan kepimpinan Tan Sri, yang mana Tan Sri boleh dikatakan andai kata berlaku hilang kerusi majoriti muda, maka Tan Sri ada satu pilihan terakhir, mohon menghadap Yang Tuan Agong di istana dan memohon kerajaan dibubarkan mahupun parlimen dibubarkan, tuan-tuan dan puan. Namun kita perlu lihat apakah kebimbangan PRU 15, ya, PRU Pilihan Raya diadakan dengan segera kepada BN, PN dan PH.
Yang pertama, hilang kuasa dan mandat serta kerusi majoriti untuk memimpin negara serta membentuk kerajaan. Baik tuan-tuan dan puan, kita tidak tahu apa akan berlaku. Rakyat sedang memerhati, jelik dan mereka rasa mual dengan politik Malaysia. Kita tidak tahu. Kemungkinan semua ahli parlimen ini akan ahli parlimen atau wakil rakyat akan hilang kuasa. Majoriti pengundi Islam dan Melayu Bumi Putera, anak-anak muda dan belia bimbang dengan kemunculan Pakatan Baik, saudara. Ini oleh kerana kita melihat sentimen politik Malaysia by election pilihan raya kecil. Majoriti Bumi Putera Melayu semuanya dimenangi oleh Perikatan Nasional, Barisan Nasional, UMNO dan sebagainya. Daripada situ kita membuat kesimpulan bahawa pengundi Islam dan Bumi Putera amat tidak senang dengan Pakatan Harapan sekarang ini. Seterusnya, pengundi masih dikuasai dengan persepsi BN kerajaan yang korup. Ini satu isu besar kerana memang rakyat melihat BN korup. Ini berlaku disebabkan oleh manifesto Pakatan Harapan dalam PRU 14 dan bagaimana mereka berjaya untuk menukar persepsi dan juga membuktikan apa saja kes-kes mengheret semua pemimpin Barisan Nasional dan UMNO ke Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Seksyen, Mahkamah Sivil dalam kes sivil dan jenayah. Baik, seterusnya wakil rakyat legasi lompat bati korup akan ditolak pengundi dan calon bebas kemungkinan akan diberikan peluang pada PRU 15. Baik saudara dan saudari, ahli parlimen DUN dan parlimen yang lompat bati ini kemungkinan akan hilang kuasa. Legasi lama yang ingin menjadi Perdana Menteri kali keempat, kelima berterusan berebut-rebut kuasa, semua pemimpin ini yang lompat bati semuanya akan hilang kuasa. Kemungkinan, tuan-tuan tunggu dan lihat. Baik, apakah pendekatan terbaik stabilkan politik Malaysia? Gugurkan ke semua pemimpin legasi yang lama, yang tamak kuasa, yang telah mahu menguasai ekonomi, legasi dan sebagainya. Saya sebut tadi, gugurkan ke semua pemimpin legasi dan pengundi akar umbi, wajar berani melantik generasi muda, usahawan, sarjana, pencen, pemikir, CEO JLC besar yang berintegriti dan berkarisma memimpin PRU 15 di kerusi DUN dan parlimen. Tuan-tuan dan puan, oleh kerana pemimpin-pemimpin lama ini, legasi keturunan, mereka-mereka yang veteran senior, kemaruk kuasa kerana bagi mereka politik is a career. Tuan-tuan dan puan, gaji DUN dan parlimen, gaji ahli politik antara 40,000 hingga 100,000 sebulan, belum masuk allowance dan sebagainya. Mereka telah menjadikan politik di Malaysia sebagai kerjaya sehingga akhir hayat atau di akhir saat mereka meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan, itulah hakikatnya. Politik adalah satu kerjaya yang lumayan. Ibu, ayah, anak, cucu, segala mereka berebut-rebut untuk menjadi ahli politik, tetapi rakyat tak suk dengan ideologi parti politik, yakin dengan mereka, mengundi mereka tahun demi tahun, dekad demi dekad. Taksub dan ekstrim dengan pemimpin idola mereka, sedangkan rakyat sebenarnya mereka tidak tahu hakikat. Politik sebenarnya adalah kerjaya. Sepatutnya anak muda, usahawan, entrepreneur, pensyarah pencen, sarjana pencen, profesor pencen, CEO JLC pencen, pemikir pencen, rakyat akar umbi, mereka perlu bangkit merebut peluang untuk menjadi calon pilihan raya di kerusi DUN dan parlimen. Itulah saja cara untuk kita memulihkan landscape politik Malaysia yang kian kritikal. Ini pandangan peribadi saya. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.